Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jadi untuk makluman kepada semua daripada guru besar sehingga Basyar Takbir dan semua murid-murid Sekolah Kebangsaan Masjid Tanah bahawa program perasmian pada pagi ini akan bermula sebentar sahaja lagi dan diharapkan agar semua dapat bersedia dan menunggu untuk perkara seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Salam JPN Melaka, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. #JPN Melaka, jenama nombor 1 kerajaan. Salam SKMT ceria, cerdas, cemerlang 2021. Yang berusaha Encik Hazri bin Ayub, Guru Besar SK Masjid Tanah. Puan Hajah Habibah binti Muhammad, Guru Penolong Kanan Pentadbiran. Encik Muhammad Nazri bin Isnain, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Puan Salmah binti Yejid, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum. Puan Kamariah binti Mukhtar, Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas. Guru-guru yang disayangi dan murid-murid yang dikasihi sekalian. Dengan penuh keikhlasan, bersama-sama kita lafazkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama di dalam majlis penyampaian watikah pelantikan pengawas, pengawas pusat sumber sekolah, pengawas SPBT serta ketua dan penolong ketua kelas peringkat SK Masjid Tanah bagi tahun 2021 secara maya. Tetap buluh panjang 10, mari jolok sarang penyemat. Angkat tangan jari 10, doa diminta biar selamat. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, dijemput Al-Fadil Ustaz Muhammad Rais bin Ishaq untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu ya Allah kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan mengadakan majlis pelantikan pemimpin muda pada pagi yang berbahagia ini. Ya Allah ya Hafizu ya Syafi', jadikanlah barisan pemimpin muda sekolah ini sebagai wahana untuk membentuk perpaduan nasional, bermusyawarah, bertukar-tukar pendapat dan menyumbang buah fikiran, tenaga dan sokongan ke arah meningkatkan kelancaran pengurusan sekolah kami ini.
Ya Allah, Ya Faliqul Habbi wan Nawa, berkatilah usaha-usaha kami ini. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami ini, barisan pemimpin muda kami akan menjadi pemimpin muda yang bertanggungjawab, mempunyai keyakinan diri yang tinggi, ketabahan yang padu, dan bersedia mencurahkan bakti kepada sekolah yang tercinta ini, sekaligus menjadi barisan pemimpin muda yang cemerlang, terbilang barisan pemimpin muda yang disegani dan dihormati, sama ada dalam aspek kepimpinan dan pengurusan organisasi. Seterusnya, mampu melahirkan barisan pemimpin muda yang berwibawa, berketampilan. Ya Aziz, Ya Latif, Ya Kafi. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan, dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, dan muliakanlah kami dengan ketakwaan, dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, sebagai menghormati dan tanda cinta serta taat setia kepada negara, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Negaraku, lagu Melaka Maju Jaya, dan seterusnya lagu sekolah. Para hadirin diminta berdiri. Kamilah warga SKMI, bersama berikrar dan berjanji, mengajar belajar sesungguh hati, untuk pelita hidup kami, ilmu yang dipelajari kami tak akan persiakan, pesanan dan nasihat guru kami akan tetap kami amalkan. Ilmu jamin hidup adalah moto sekolah kami, semangat kental madu terus adalah falsafah SKMT, falsafah pendidikan negara, menjadi
kita, berketampilan berakhlak mulia, menuju Malaysia Jaya. Ilmu jamin hidup adalah moto sekolah kami. Semangat kental maju terus adalah falsafah SKMT, falsafah pendidikan negara, menjadi wawasan kita, berketampilan berakhlak mulia, menuju Malaysia Jaya. Seterusnya dijemput adik putra Farhan Shah Muhammad Zamani untuk mengetuai bacaan Iqra. Bahawasanya negara kita Malaysia menungkun cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemajuan negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Sebelum meneruskan acara yang dinantikan, saya bagi pihak majlis dengan penuh takzimnya menjemput dan mempersilakan Encik Hazri bin Ayub, Guru Besar SK Masjid Tanah, bagi menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan majlis penyerahan watikah pelantikan pemimpin muda SK Masjid Tanah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih kepada Cikgu Nur Hidayah selaku pengecara majlis pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia, menggamit dunia. Salam Jambatan Pendidikan Negeri Melaka, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. #JPN Melaka, jenama kerajaan nombor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang Musa Ustazah Hajah Habibah binti Muhammad, Guru Penolong Kanan Pentadbiran dan Kurikulum. Yang Berusaha Cikgu Muhammad Nazri bin Isnain, Guru Penolong Kanan HEM. Cikgu Salma binti Yijid, Guru Penolong Kanan Kurikulum. Cikgu Kamariah binti Mokhtar, Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas, barisan guru-guru SKMT, barisan pemimpin muda sekolah, serta murid-murid yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Terlebih dahulu, izinkan saya memanjatkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan kurnianya dapat kita bersama-sama pada hari ini sempena majlis pelantikan pemimpin muda Sekolah Kebangsaan Masjid Tanah Integrasi bagi tahun 2021. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada semua ahli jawatan kuasa majlis pelantikan pemimpin muda sekalian atas pelaksanaan majlis ini, walaupun dijalankan secara maya semasa kita masih lagi di dalam membendung dan mengawal penularan COVID-19. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua pengawas sekolah, pengawas pusat sumber, pengawas SPBT, ketua-ketua kelas dan semua penolong ketua kelas
Di atas pelantikan mereka pada hari ini, saya yakin mereka yang dilantik pada hari ini telah melalui satu proses pemilihan yang rapi dan teratur agar mereka yang terpilih memiliki ciri-ciri kepimpinan untuk membimbing rakan-rakan mereka di sekolah serta dapat membantu guru-guru sekolah ini melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka dalam memberi pendidikan yang berkualiti. Hanya pendidikan yang berkualiti sahaja dapat melahirkan warga negara yang terdidik dan menjadi modal insan negara yang sejahtera. Sesungguhnya, barisan pemimpin muda sekolah yang disebutkan tadi harus berasa bertuah dengan pelantikan ini. Saya memohon kepada mereka agar berasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa mengingatinya semasa memikul tugas dan tanggungjawab ini. Sehubungan itu, pada hari yang bersejarah ini, mereka patut untuk diraikan. Untuk pengetahuan semua, jumlah pengawas sekolah adalah seramai 17 orang. Manakala barisan pengawas pusat sumber sekolah pula adalah seramai 12 orang. Pengawas yang menguruskan SPBT seramai 7 orang, 6 orang ketua kelas dan 6 orang penolong ketua kelas. Apakah peranan pemimpin muda yang dipilih ini? Ianya adalah untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab membantu guru dan pentadbir sekolah agar dapat mewujudkan satu persekitaran sekolah yang kemas, teratur dan berdisiplin. Persekitaran yang dimaksudkan adalah menentukan suasana yang damai, situasi yang terkawal dan menumpukan kepada fungsi utama sebuah sekolah, iaitu melahirkan murid-murid yang berpotensi menjadi pemimpin negara pada masa hadapan dan tunggak pembangunan negara dalam apa jua bidang yang mereka minati. Saya berharap barisan pemimpin muda yang dilantik pada hari ini dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka dengan penuh amanah, jujur, ikhlas dan penuh bertanggungjawab. Pada masa yang sama, saya berharap mereka tidak mengabaikan pelajaran akademik mereka sendiri di dalam bilik darjah dan di rumah. Mungkin kita tertanya-tanya, apakah ekspektasi dan harapan guru-guru dan murid-murid terhadap seorang pemimpin muda yang dilantik ini? Semua pemimpin muda sepatutnya menjadi contoh dan teladan yang baik kepada semua murid yang lain. Kepribadian seorang pemimpin muda harus memiliki sifat-sifat terpuji seperti seorang khalifah kecil yang bersifat mulia, berketerampilan yang kemas dan bijak mengurus masa untuk diri sendiri serta bertanggungjawab terhadap amanah yang diberikan. Saya juga ingin mengingatkan semua pemimpin muda sekolah sentiasa bersifat insaf dan bermuhasabah diri semasa melaksanakan tugas. Jadilah seorang pemimpin muda yang disegani dan dihormati. Bagi murid-murid lain pula, saya ingin berpesan agar sentiasa memberikan kerjasama kepada semua pemimpin muda yang dilantik. Saya ingin menasihati murid-murid agar mematuhi dan menghayati peraturan sekolah supaya pentadbir dan guru-guru sekolah dapat menumpukan kepada usaha dalam membangunkan infrastruktur dan fasiliti sekolah serta pembangunan akademik murid-murid bagi menentukan kecemerlangan dan kegemilangan sekolah dapat diteruskan. Murid-murid perlu menghormati pemimpin muda ini atas pelantikan mereka, iaitu membantu guru-guru dan membimbing serta membantu rakan-rakan di sekolah. Jauhilah sikap-sikap negatif. Ingatlah pesanan dan nasihat guru-guru dan kawan-kawan sekolah. Akhir kata, marilah kita bersama-sama berdoa agar SK Masjid Tanah Integrasi sentiasa memberikan
pendidikan berkualiti dalam aktiviti akademik dan co-kurikulum serta melahirkan insan terdidik, seterusnya menjadikan Malaysia sebuah negara yang sentiasa sejahtera. Saya juga sentiasa berdoa agar semua murid SKMT mendapat kejayaan dalam menghadapi urusan persekolahan setiap hari. Akhir sekali, lindung diri, lindung semua. Sentiasalah memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dijauhi dari wabak COVID-19 ini. Sekali lagi, ucapan tahniah dan penghargaan kepada semua AJK Majlis Pelantikan Pemimpin Sekolah kerana telah berjaya melaksanakan majlis yang penuh bermakna ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya merasmikan program pelantikan pemimpin muda SKMT tahun 2021. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, kini tibalah kita pada waktu yang dinanti-nantikan, iaitu Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan kepada pengawas sekolah, pengawas pusat sumber sekolah, pengawas SPBT serta ketua dan penolong ketua kelas. Bagi menyempurnakan acara, majlis dengan ini menjemput Encik Hazri bin Ayub, Guru Besar SK Masjid Tanah untuk menyampaikan watikah pelantikan. Muhammad Haziq Zafran bin Hairul, Ketua Pengawas. Nur Fatnin Afifah binti Muhammad Faizal, Penolong Ketua Pengawas. Faris Syazwan bin Muhammad Shah. Muhammad Haikal bin Muhammad Safian. Nur Irdina Kaisara Firdaus binti Mat Zaidin. Umaymah Syahinda binti Muhammad Fakar. Ariana Anissa binti Iswan Afendi. Khairun Nur Humaira binti Baharudin. Muhammad Uzair bin Muhammad Ashraf. Nurul Syuhada binti Muhammad Faizal. Muhammad Aisar Wafiq bin Abdul Rahman. Muhammad Mikael bin Muhammad Faizal. Muhammad Ryan Wafi bin Muhammad Rafi'i. Eliana Emily anak Philip.
Nur Farhana Zulaika binti Muhammad Firdaus. Felicia Jelia anak Philip. Darul Nafis Imani bin Hirzul Fakat. Maizatul Hasni binti Abdullah, Ketua Pengawas Pusat Sumber. Putra Farhan Shah bin Muhammad Zamani, Penolong Ketua Pengawas Pusat Sumber. Rana Maisara binti Mahathir. Hafizah binti Susianto. Nur Elisha Sirega binti Endar Halaman Sirega. Muhammad Iris Fitri bin Abdullah. Arfan Darwish bin Muhammad Kharil Azman. Irfan Darwish bin Muhammad Kharil Azman. Nur Farisha Amir binti Abdul Malik. Tuan Nur Arisa binti Tuan Muhammad Fazlim. Husna Humaira binti Muhammad Ashraf. Nur Faika Dalila binti Hamidi. Muhammad Haris Hazim bin Hamidi, Ketua Pengawas SPBT. Kamra Nur Syaida binti Abdul Rahman, Penolong Ketua Pengawas SPBT. Nurul Syazwani Azia binti Johan. Muhammad Syafiq Firdaus bin Syahruddin. Muhammad Daniel bin Abdullah. Nur Ibtizam binti Sultan Dastikir. Nur Izzatul Fatihah binti Muhammad Fadli. Ahmad Irfan Mikael bin Mazlan, Ketua Kelas 1 Anggrek. Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Shah, Penolong Ketua Kelas. Muhammad Raid Wafi bin Muhammad Rafi'i, Ketua Kelas 2 Mawar.
Alisha Madina binti Muhammad Helmi, penolong ketua kelas. Raudatul Hafiza binti Nur Muhammad Hisham, ketua kelas 3 Cempaka. Alisha Nur Afrina binti Muhammad Shah, penolong ketua kelas. Umar Ashraf bin Muhammad Fakar, ketua kelas 4 Dahlia. Nur Afza Akila binti Muhammad Zaki, penolong ketua kelas. Muhammad Syahid Amir bin Siswanto, ketua kelas 5 Kekwa. Nur Iznaura binti Muhammad Ismail, penolong ketua kelas. Muhammad Solehin bin Muhammad Zaini, ketua kelas 6 Matahari. Adib Luqman bin Johari Sidak, penolong ketua kelas. Nur Syuhada binti Afizan, ketua kelas pendidikan khas. Muhammad Nur Ashraf bin Muhammad, penolong ketua kelas pendidikan khas. Majlis merakamkan ucapan terima kasih. Hadirin sekalian, dengan penyerahan watikah pelantikan tersebut, maka dengan ini rasmilah sudah pelantikan jawatan pemimpin-pemimpin muda SK Masjid Tanah untuk sesi 2021. Untuk itu, majlis diteruskan dengan menjemput dan mempersilakan adik Muhammad Haziq Zafran bin Hairul bagi mengetuai bacaan ikrar pemimpin muda. Majlis mempersilakan. Adalah kami, pemimpin muda Sekolah Kebangsaan Masjid Tanah Integrasi, dengan ini berikrar akan sentiasa menjalankan tugas kami dengan penuh tanggungjawab. Kami berjanji akan menghormati guru, kaki tangan sekolah dan sentiasa membantu mereka sepanjang masa. Kami mematuhi dan menghormati peraturan-peraturan sekolah dan mengamalkannya pada setiap masa. Kami juga bertanggungjawab menjaga dan memelihara harta benda sekolah dengan sentiasa mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara pada setiap masa demi menjaga nama baik Sekolah Kebangsaan Masjid Tanah Integrasi. Majlis merakamkan ucapan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bertemu lagi. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Encik Hazri bin Ayub, Tuan Guru Besar SK Masjid Tanah, barisan guru-guru dan para pelajar sekalian kerana telah menjayakan majlis penyampaian watikah pelantikan pada kali ini dengan jayanya. Sekian daripada saya, Nur Hidayah, selaku pengacara pada hari ini, bersiaran dari Makmal SKMT #Pemacu Maklumat di Hujung Jari. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
boleh berjangkit. Terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi jangkitan tersebut. Namun tidak semua menyedari perkara ini. Pertama, penjarakan fizikal. Berapa jauhkah jarak anda berada dengan individu lain? Kedua, tempoh masa. Adakah anda berdepan dengan individu untuk beberapa saat sahaja atau berada untuk satu jangka masa yang lama? Ketiga adalah pengudaraan. Adakah anda berada di persekitaran kawasan terbuka terdapatnya pengaliran udara yang baik ataupun di tempat tertutup dengan pengaliran udara yang kurang baik? Ketiga-tiga faktor tersebut boleh menentukan risiko jangkitan COVID-19 pada seseorang. Apabila seseorang individu bercakap, titisan cecair pernafasan akan dihembus keluar ke udara. Sekiranya individu tersebut dijangkiti COVID-19, maka virus tersebut turut tersebar melalui titisan cecair pernafasan. Risiko jangkitan adalah tinggi jika anda bercakap dengan jarak dekat dan lama serta pengudaraan yang kurang baik. Tetapi, risikonya rendah apabila anda amalkan penjarakan fizikal 1 meter, singkatkan tempoh masa bercakap serta pengudaraan yang baik. Lebih selamat dengan pemakaian pelitup muka. Tetapi, bagaimana pula dalam situasi anda dikunjungi tetamu atau pelawat? Anda juga tidak tahu sama ada anda akan terdedah kepada virus dengan kunjungan tersebut. Dalam keadaan sedemikian, risiko jangkitan boleh dikurangkan dengan mengekalkan penjarakan fizikal serta meminimalkan tempoh masa berada bersama pengunjung serta membuka pintu, tingkap rumah bagi pengudaraan yang baik. Kekal berada di rumah merupakan tindakan terbaik bagi mengelakkan diri dan ahli keluarga daripada jangkitan. Ada masanya anda perlu keluar rumah kerana urusan penting, membeli keperluan harian. Membeli belah di pasar terbuka seperti pasar tani atau pasar malam, mungkin risiko jangkitannya rendah. Tetapi, berbual atau berada lama dan dekat dengan orang lain boleh meningkatkan risiko jangkitan. Tambahan pula apabila membeli belah secara berkerumun tanpa penjarakan fizikal walaupun memakai pelitup muka. Bagaimana pula di pasar tertutup atau pasar raya? Sama ada di pasar terbuka atau tertutup, anda boleh mengurangkan risiko jangkitan dengan memastikan penjarakan fizikal setiap masa, memakai pelitup muka dan beredar dengan kadar segera. Penggunaan lift tidak dapat dielakkan di bangunan tinggi. Ada masanya disebabkan tempoh menunggu yang lama, orang ramai akan bersesak masuk ke dalam lift. Ruang yang sempit, tiada penjarakan serta pengudaraan yang tidak baik menjadikan lift sebagai tempat berisiko tinggi untuk dijangkiti. Oleh itu, mematuhi peraturan yang ditetapkan dengan mengekalkan penjarakan fizikal dengan jumlah 4 orang atau mengikut saiz lift, memakai pelitup muka dan tidak bersembang antara satu sama lain. Penggunaan tangga atau eskalator adalah lebih baik. Ramai juga yang bersikap mengambil mudah semasa berada di tempat kerja. Kita beranggapan positif bahawa tiada risiko jangkitan kerana yang di sekeliling kita adalah rakan yang kita kenali. Kita rasa selamat. Tidak memakai pelitup muka, tiada penjarakan fizikal semasa bermesyuarat, bersembang dekat dan lama berdamping dengan mereka juga boleh meningkatkan risiko jangkitan. Kita tidak tahu pergerakan mereka di luar waktu kerja. Mungkin mereka dijangkiti dan berisiko untuk merebakkan jangkitan di tempat kerja. Adalah lebih selamat kita sentiasa mengambil sikap berwaspada dan mengamalkan penjarakan fizikal, tidak bersembang dekat dan memakai pelitup muka. Menghadiri majlis keramaian atau sosial merupakan tindakan yang boleh meningkatkan risiko jangkitan. Dalam keadaan itu, amat sukar untuk mengelakkan tetamu bersembang dekat dan mengekalkan jarak fizikal. Kejadian jangkitan berkelompok atau beramai-ramai berlaku di majlis seperti ini. Bagaimanakah anda boleh mengelakkan risiko jangkitan dalam keadaan begini? Keputusan terbaik adalah